Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua. Baik, pagi ni kita sekali lagi akan bersama dalam program Bedah Buku Baru. Dan buku pagi ni yang saya pilih adalah sebuah buku yang kontroversi. Ini buku yang telah ditulis oleh penulis di Amerika Syarikat yang mengkritik tentang sistem pendidikan khususnya di Amerika Syarikat dan di Eropah. Buku ini sangat kontroversi sebab dia mencabar status quo dan juga pelaziman yang kita lakukan dalam sistem pendidikan, bukan sahaja di negara barat tapi juga di negara-negara di seluruh dunia. Dan buku ini telah ditulis oleh John Abbott dan tajuknya adalah Over School but Under-Educated. Mempunyai sistem di mana anak-anak itu cukup tinggi tahap persekolahan mereka, tetapi apa yang berlaku adalah under-educated ataupun kurang pendidikan. Melihat kepada tajuk buku ini juga kita sudah dapat merasakan begitu kontroversinya perkara-perkara yang cuba diketengahkan oleh penulis ini. Buku ini setebal 305 muka surat. Okay. Dan kalau kita pergi di Kinokuniya harganya RM109.82. Buku ini pertama kali diterbitkan pada 2010, telah diulang cetak 3 kali dan pada 2019 cetakan yang terbaru. Dan apa yang dibincangkan dalam buku ini secara ringkasnya? Yang pertama, buku ini membincangkan tentang secara lazimnya manusia ini mempunyai sifat ingin belajar by nature, ataupun secara fitrahnya manusia ini memang dilahirkan dan mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi, sifat-sifat ingin belajar yang tinggi. Dan sekolah sepatutnya dibina untuk meningkatkan lagi dan mengukuhkan lagi perasaan ingin tahu dan ingin belajar pelajar-pelajar tersebut. Itu di dalam bab yang pertama, dibincangkan tentang konsep pendidikan, fitrah, ingin belajar dan sebagainya. Buku ini dibahagi kepada 9 bab, dan antara bab yang penting yang saya rasa perlu dibaca oleh kita semua dan rakan-rakan adalah bab kaitan dengan the wonder of learning. Maksudnya pembelajaran itu sepatutnya sesuatu yang sangat menyeronokkan. Pembelajaran itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelajar-pelajar. Mereka ingin belajar kerana mereka akan mendapat pengalaman yang baru, perasaan gembira yang baru, keseronokan yang baru. Mereka dapat mencapai kepuasan kediri yang baru disebabkan mereka mengetahui hal-hal ataupun perkara yang baru. Mereka seronok kerana mereka dapat menyelesaikan masalah. Mereka seronok kerana persoalan yang digambarkan dalam minda mereka itu dapat dijawab dan mereka faham mengapa sesuatu perkara berlaku dalam kehidupan mereka dan masyarakat mereka. Itu adalah dalam bab the wonder of learning. Kemudian ada juga bab lain, misalnya bab 4 membincangkan the nature and culture. Bagaimana proses pembesaran, nurturing, kita mengembangkan pendidikan itu, dan bagaimana culture ataupun budaya setempat mempengaruhi cara kita mendidik anak-anak kita. Kalau dalam sistem masyarakat kita, budaya kita, kita selalu berkata misalnya tidak, jangan, tak boleh, benda itu sukar, benda itu susah, benda itu berbahaya, benda itu mustahil. Jadi kalau itulah budaya yang ada dalam masyarakat kita, dan itu yang selalu kita sebut pada anak-anak kita, dari sistem nurturing kita, sistem membesarkan anak-anak kita juga akan terpengaruh kepada apa yang kita budayakan pada mereka. Jika mereka dibudayakan dengan positif, pemikiran yang positif, mereka dibudayakan dengan sopan santun, ucapan terima kasih, saya sayang awak, saya suka pada pandangan awak, saya ingin membantu awak. Jadi contoh-contohnya dibudayakan kepada anak-anak kita, maka itulah yang akan di-nurture ataupun dikembangkan dalam diri anak-anak kita. Itu di dalam bab yang keempat. Dan itu yang sepatutnya dijadikan asas dalam sistem pendidikan, di mana the positive culture, budaya yang positif itu menjadi teras kepada cara kita membangunkan kurikulum kita. Baik, kesimpulan yang boleh saya dapat daripada buku ini memang memberi satu kritikan yang sangat tegas dan juga padu
kepada bagaimana kita membangunkan sistem pendidikan yang sebenarnya kita telah mengalah kepada masyarakat kapitalis, iaitu masyarakat yang cuba mencari keuntungan dengan menggunakan manusia sebagai sumber kekayaan mereka. Bagaimana sistem pendidikan di Eropah pada revolusi industri kemudiannya berkembang melalui penjajahan ke negara-negara termasuk negara kita, telah menyebabkan sistem pendidikan tidak lebih dari sekadar menghasilkan manusia-manusia yang digunakan untuk tujuan-tujuan bekerja di sektor industri, penghilangan, perdagangan dan sebagainya, sehingga kita mengenepikan, meminggirkan soal-soal kemanusiaan, soal-soal kebijaksanaan, soal-soal kebolehan untuk berfikir dengan cara yang lebih kritis, dan kita menjadi takut. Kita membina satu masyarakat yang takut untuk memberikan ataupun menyampaikan pemikiran yang kritikal, yang kritis, kerana itu dianggap sebagai mencabar status quo kepada pemikiran-pemikiran yang lama. Jadi buku ini benar-benar membuka minda saya untuk melihat bahawa sistem pendidikan kita harus berubah daripada satu sistem yang dinaungi oleh kapitalis, oleh orang-orang yang cuba menggunakan manusia lain sebagai sumber kekayaan mereka, menjadikan orang lain sebagai pekerja-pekerja mereka, kepada pendidikan yang lebih holistik, pendidikan yang lebih menepati fitrah manusia, pendidikan yang lebih menyeronokkan, membina kemahiran berfikir, menjadikan manusia yakin pada diri mereka sendiri, dan akhirnya pendidikan itu membangunkan manusia to be educated person, untuk menjadikan insan manusia itu seorang yang berpendidikan, mengetahui mana yang baik, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang haram, mana yang haram, dan mana yang mendatangkan kebaikan dan mana yang mendatangkan keburukan. Jadi buku yang baik, seperti kita menonton sebuah filem yang betul-betul sampai ke hati kita. Saya fikir saya akan membaca sekali lagi buku ini untuk mengingatkan saya tentang hidup dalam sebuah masyarakat yang mempunyai sistem pendidikan yang tidak meraihkan kependidikan tetapi lebih meraihkan persekolahan. Itu adalah satu kesilapan. Okey, boleh dapatkan buku ini di Kinokuniya, harganya RM109.80. Berbaloi, buku yang baik pada saya, dan buku ini walaupun ditulis oleh orang-orang daripada generasi yang lama, tetapi disebabkan oleh pemikiran beliau yang kritikal, mengkritik dan cuba melihat sistem pendidikan dalam dimensi baru. Dan sebenarnya bukanlah keluar ataupun idea yang baru, tetapi beliau menganjurkan supaya pendidikan itu kembali kepada teras asalnya, iaitu membangunkan insan dan manusia menjadi seorang yang boleh berfikir dengan baik dan akhirnya menghasilkan kualiti insan yang lebih baik. Jumpa lagi dalam program lain. Dapatkan buku ini, satu buku yang baik, dan insyaAllah semoga sistem pendidikan di negara kita benar-benar menjadi satu sistem pendidikan yang lebih baik. Tentulah kita sebagai ahli masyarakat harus berani untuk menyatakan hal-hal sebegini kepada pemimpin-pemimpin kita, bukan kerana untuk mencabar mereka, tapi demi untuk kebaikan anak bangsa dan masa depan negara kita. Sekian, terima kasih.